Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saudara Ibni Ismail. Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Tambah-tambah sekarang ni hari ini hari Minggu saudara. Mungkin saudara setengah berehat. Mungkin ada juga menghadiri pesta buku. Sekarang ni pesta buku sedang berlangsung di PWTC saudara Muhammad Khairul, saudara Ijam SD, saudara Raidi. Itu juga saudara Ramzul. Tak pergi pesta buku ke saudara? Saudara Abdul Halim Majid, saudara Sani Johari, saudara Puan Alimah Yusof, saudara Zukri, Awang Musa. Itu juga saudara Taufik, saudara Muhammad Khairul, Kamarudin, Waalaikumsalam. Saudara Ijam SD, saudara Muhammad, saudara Ismi, apa khabar Mi? Moga sihat di Manjung, saudara. Saudara Ismi berada di Manjung. Saudara Izzuddin Yuzin, saudara Faizal Acoy, saudara Ramzul, saudara Abdul Halim Majid tengah watch live badminton. Bagilah tahu result nanti saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Syamsul Anwar hadir dalam cuaca panas hari ini. Saudara DJ Lee memang hari ini panas, saudara. Saudara Muhammad Khairul, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Alhamdulillah sihat saudara Ismi. Terima kasih. Salam semua. Saudara Abdul Aziz. Saya merasakan bahawa Ijam SD, Waalaikumsalam. Semoga semua sihat katanya. Saudara Rosli Osman. Begitu juga dengan saudara Ramzul, Abdul Aziz dari Sarawak, dari Miri Sarawak. Cuaca panas katanya. Puan Robiah Hussein. Memang tadi saya ambil air semayang sebelum nak solat asar tadi saudara. Mengelegak rasanya harinya saudara. Saudara Ijam SD, Waalaikumsalam. Saudara Firdaus hadir dari Ipoh. Begitu juga saudara Black Panther. Siapa lagi? Baik saudara, yang mana sempat saya santun, yang tak sempat saya santun, saya mohon maaf Puan Aini. Hari ini saudara, hari Ahad. Hari Ahad 28 Mei 2023. Di PWTC, saudara Firdaus dari Ipoh. Terima kasih hadir. Saudara Nur Saif. Di Putar World Trade Center, bangunan UMNO. Diadakan pesta buku Puan Rubidin bersama pasangannya Pak Wan. Salam hujung minggu Pak Wan. Banyaklah buku-buku. Cuma sekarang ni warga kita malas membaca. Itu kadang-kadang kuranglah laris buku sekarang ni. Madam K sebab semua hadir untuk melihat laporan semua melalui media sosial. So, Jamal bin, cuba saya yakin lah Pak Wan, mungkin sekarang ni orang pergi ke pasar buku nak beli buku untuk anak-anak. Bukan anak sekolah Puan Nora. Dan minggu depan sudah pula sibuk pula dengan Perhimpunan Agung UMNO Madam K. Wirdato, Saudara Abdullah Ismail, Saudara Syarif Kamal, Saudara Pasak Kenti, Saudara Faizal Muhammad, Saudara Ismail Jais, apa khabar saudara? Moga saudara Ismail sihat walafiat. Puan Poziah Ismail dari Keluang Johor. Apa khabar orang Johor? Puan Poziah. Puan Selamah Yusof dari Kuala Pilah. Panas sekejap tapi hujan tak lebat. Ada hujan ni sekejap tapi tak lebat. Hujan sekejap. Saudara Rahim Yasin. Salam hujung minggu katanya. Saudara John Skyrock. Saudara, petang ni apa kita nak melabun? Saya rasa hari ni kita nak berlabun cerita pasal hobi lah saudara. Sebab manusia banyak hobi. Pak Man Al-Wangsa Majuri katanya. Hobi ni saudara ada macam-macam hobi. Kegemaran masing-masing. Saudara Syarul Nizam. Ada orang hobinya memancing. Saya yakin mungkin sekarang ni di bawah kolong atau bawah jambatan mungkin ada teman-teman kita sedang memancing. Doa saya dapatlah ikan besar Raja Kamal Raja Bazian di Sungai Petani. Semak tengok apa tu Syarul Nizam. Apa Nek? Syarul Nizam dia tanya semak tengok kata semat ke tak tahulah saya. Jadi bila memancing tu kalau nak naik sampan tu dalam buk kecil tengah-tengah panas sekarang ni tak sesuai. Angin pun tak menentu, kadang-kadang ada ribut. Saudara Ismail Jais, alhamdulillah. Semoga dia doakan saya juga sihat kata saudara Ismail Jais. Bagi saya merasakan yang sesuai sekarang ni memancing di bawah kolong, bawah jambatan. Kalau di kampung saya, tempat saya tu di bawah jambatan jambatan Bainon yang menghubungkan antara kampung saya dengan kampung Segari saudara.
Di belah kirinya tu ada kilang gandum. Situ boleh nampak kapal-kapal. Kalau ada kapal mengantar gandum dan sebagainya. Itu kalau nak memancing. Mancing pun ada banyak, guna umpun-umpun. Kalau umpun-umpun dapatlah ikan kecil, macam ikan merah tanda. Mungkin ada rezeki dapat jenahak ataupun dapat ikan kerapu, saudara. Tapi kebanyakannya kalau kawasan dekat bawah jambatan tu selalunya buat ikan gelama, saudara. Ikan gelama pun sedap juga, saudara, buat masak lemak. Dan kalau umpannya umpan udang, itu mengharapkan besar umpannya, besarlah hasilnya. Tapi kadang-kadang tak dapat apa pun. Udang tu pun mesti hidup, saudara. Saudara Firdaus Zahid, dia kata salam dari Pekalan Baru. Oh, orang Pekalan Baru. Saya dulu pernah belajar di Sekolah Menengah Sultan Idris, saudara Firdaus. Dan depan dulu rumah arwah Cikgu Hamdi. Itu cikgu saya dulu tu. Biasa jugalah kena penyepak tu. Aduh. Saudara, Saudara Hamdan Zidan nak invite saya, tunggulah lepas saya live ni, invite lah, tak ada masalah, saya boleh masuk. Saudara Pak Wan, kampung saya bukan di Segari, kampung saya di Kampung Baru, di tepian Sungai Dinding. Saudara Seri Temasek, apa khabar? Ni semoga sihat selalu. Seri Temasek ni tentulah daripada Singapura, saudara. Dan Puan Noria Arsyad, di pinggiran Sungai Dinding itu banyak ikan, macam-macam ikan. Tapi bukanlah ikan yang besar-besar. Ada masanya dapat juga, saudara. Dapat juga ikan semilang. Tapi banyaknya ikan duri. Kadang-kadang tak kena gaya dapat ikan buntal. Selain dari memancing, Zahruddin Ismail, hobi. Ni hobi memuda dulu, kecil dulu, muda-muda. Selain daripada memancing, ada juga yang hobinya memikat burung. Duduk dekat tepi belukar tu, pasang pukat, selalunya atau pasang jerat, memikat burung terkukur daripada di Padang. Zahruddin Ismail, Waalaikumsalam. Mesti kawasan tu landai, dia kawasan Padang lah, itu burung terkukur. Tapi untuk burung wak-wak tu mestilah dalam sekitar ada kawasan ada belukar sedikit. Belukarnya bukan apa, buka selut. Itu burung wak-wak. Itu memikat burung. Saya ada kawan dulu, nama dia Saudara Johan di kampung saya, saudara. Dia memang pakar. Kalau dia pergi memikat burung tu, mesti balik tak ada tangan kosong. Tapi kadang-kadang dapat juga ayam hutan. Itu memikat, saudara Razak Yusof. Kemudian, ada juga, ini Cik Mek Molek, ataupun siri rumah. Ada juga yang suka, hobinya menanam bunga-bunga. Bunga-bungaan. Jadi bila dia melihat pohon-pohon bunga itu, menghasilkan bunga, hatinya senang, Zahruddin. Saudara Zahruddin Ismail, dia kata, saya hobi mengagau ikan. Mengagau ikan ni, saudara ni mesti orang Pahang ni rasanya tak? Mungkin saudara orang Pahang. Orang Pahang dulu zaman tu Razak suka lah tu. Saudara Zahruddin Ismail, paya dan parit semua saya redah katanya. Itu mengagau ikan. Kemudian, bila ditanam pohon itu, bagi wanita dia melihat bunga itu berkembang, bunga itu ada di taman, seronok mereka melihat. Puan Nur Maria. Jadi itu minat menanam bunga. Ada pula yang minatnya menulis. Dia bukan menulis tu untuk dihantar pada mana-mana penerbitan. Tapi dia menulis lah. Dia menulis dalam diary dia. Saudara Zahruddin, dia kata dia dari Cenderung Balai Teluk Intan. Oh, saudara dia dari Cenderung Balai Teluk Intan. Teluk Intan, ikan darat lah saudara. Mungkin di Teluk Intan tu ada kawasan sawah. Mungkin ada parit-parit. Saudara Zahruddin. Orang Perak, yup. Dan antaranya mereka menulis selain daripada diary. Ini selalunya orang suka menyimpan catatan diary-nya. Saudara. Terima kasih Saudara Azmir, Saudara Kaki Layan, Saudara Aftam. Dan bila dia menulis, ada juga menulis saja. Minat menulis saja. Jadi dia bukan untuk bacaan orang, untuk bacaan sendiri. Dia tulis saja, disimpan dalam diary dia. Saudara. Saudara Hanafi, Zahruddin Ismail, parit berapa bang? Parit tu bukannya macam dia merupakan Datuk ataupun di Johor, bukan parit 1, parit 2. Parit Perak, yup. Di parit. Orang Perak ni hebat-hebat belaka. Duduk di lumut, duduk di dinding, duduk dalam parit. Kemudian berbeza dengan orang Kelantan. Orang Kelantan kaya-kaya, babe. Saudara Ilyas Muhammad. Saudara Muhammad Syahrim. Hari ini Hari Wartawan Nasional. Ialah hari pesta buku, sempena pesta buku. Saudara. Hari Wartawan Nasional dululah. Waktu saya menjadi wartawan dulu, kita merayakan Hari Wartawan. Tapi sekarang ni, saudara,
kurang. Si Temasek, apakah saya pernah ke Temasek? Saya pernah pergi ke Singapura. Sebab tu saya tahu makanan yang sedap-sedap di Singapura, di Jalan Arab Street tu. Kacang pul, saudara. Petang-petang begini. Sarudin, saya parit 26R. Manalah saya. Saudara Abidin. Kacang pul di Singapura, dan juga saya suka makan sup tulang merah. Dia kambing, sup tulang kambing tu makan dengan roti Perancis. Memang sedap, saudara Sri Temasek. Dan selain daripada mereka menulis saja, kita cerita pasal hobi menulis ni. Ada orang suka menulis cerpen. Bukan untuk tantang orang. Dia tulis disimpan sendiri. Kadang-kadang ada juga yang cuba menghantar ke syarikat-syarikat penerbitan, mengharapkan diterbitkan. Waktu saya jadi pengarang dulu, saya banyak menerima kiriman. Saya tahulah sama ini orang ni penulis yang baru atau penulis yang lama. Saudara Bata Down. Ada pula tu yang minatnya menulis pantun. Pun ada juga kadang-kadang bila teman-teman yang jadi DJ di rumah orang kahwin. Saudara, mereka menulis pantun. Jadi orang begini selalunya akan ditemui oleh DJ-DJ minta pantun. Sebab jadi DJ majlis perkahwinan ni mesti ada pantun. Tak ada pantun, tak seronok. Saudara Hanafi, dia kata, saudara Hanafi parit 5 di mana tu saudara? Saya kata Johor tak, saudara Hanafi. Kemudian selain pantun, ada pula minatnya membaca. Itu selalunya begitulah saudara. Bravo Zulu. Saudara Puan Norziah Azizan, selamat Hari Wartawan Hawana, Hari Wartawan Malaysia. Terima kasih Puan Nur Aziah Azizan. Saudara Nasir, saudara Alias, hari ini hari wartawan. Saya lama, 40 tahun lebih menjadi wartawan, saudara. Dan antara kegemaran mereka membaca, banyak jenis-jenis buku. Bukan semua orang membaca satu aliran saja. Ada yang suka pada buku-buku yang memang memoir. Zaman saya dulu, saya suka membaca buku-buku memoir. Tulisan daripada Afendi, Zahari bekas tahanan dalam waktu zaman Lee Kuan Yew di Singapura, tahanan lama. Saya ingat tak silap saya dekat 30 tahun dia ditahan di Pulau Pisang rasanya. Jadi catatan dia tu seronok membaca memoir mereka. Apa khabar Saudara Azian Yusof dari Batangkali, Selangor. Jadi tak ada buat apa, duduk baca buku lah, memoir Samad Ismail, Samad Said, saudara. Dan ada juga yang suka pada buku-buku yang kisah lucu. Antara kisah lucu yang selalu saya baca dulu adalah cerita Abu Nawas. Abu Nawas ni seronok saya. Layar buruknya, pembohongnya, penipu, tapi dia cerdik. Cerdik seperti Abu Nawas, saudara. Dan saudara ABK, selamat menyambut Hari Kewartawanan. Terima kasih. Dan ini cerita-cerita lucu Abu Nawas. Kemudian adalah teka-teki. Anda masih belum jawab lagi soalan saya. Yang saya bertanya dengan anda tak jawab lagi. Dah ini masuk minggu kedua, minggu ketiga dah. Saya kata bagaimana antara si bisu, si buta dan si pekak. Bagaimana si bisu nak bagi tahu pada si buta bahawa si pekak sudah curi duit si buta. Itu soalan masih belum menjawab lagi. Selagi anda selesaikan masalah ini, saya takkan bagi soalan lain. Saya ada 2-3 soalan lagi. Yang juga kutipan daripada siri buku Abu Nawas, saudara. Kemudian, antara minat mereka jugalah majalah-majalah hiburan. Dululah, saudara, sekarang kurang dah. Majalah hiburan ni tentulah ruangan yang paling mereka gemar adalah gosip. Sebab warga kita di Malaysia ni, gosip itu kadang-kadang ada kebenarannya. Ya, Saudara Mat Sepana Jaya, dan Saudara Nasir, Saudara Puan Norani Adnan, Saudara Ramli, Saudara Abdul Aziz, Saudara Hamsiah Jais, Puan Poziah, Saudara Patih, Saudara Jamaluddin, Saudara Yusri Dayah. Ya, saudara, gosip di Malaysia ni kadang-kadang saya katakan 70% ada kebenaran. Di zaman waktu saya menjadi wartawan hiburan, itu adalah ruangan gosip yang paling disukai. Antara penulis gosip yang tersohor zaman saya dulu itu Allahyarhamah Kak Bayah Mahmud, BAM. BAM, Bayah Mahmud. Dia berasal dari Singapura, bekerja di Usaha Melayu, dan dia punya gosip-gosipnya memang tersohor. Saudara.
Saudara Azizan, buku memoir memang menarik minat membaca. Saya ada galeri buku. Macam-macam genre ada dalam koleksi. Terima kasih. Kalau ada boleh kita berkongsi lah Puan Nur Aziah. Begitu yuk, selamat semana. Ya, cerita-cerita santai-santai je. Dan bila cerita gosip, selain daripada Allahyarhamah Kak Bam, kita ada seorang lagi, itu Allahyarham Jalil Saleh ataupun Jui. Mama Jui. Kemudian ada seorang lagi gosipnya, itu Hus. Tapi kalau Hus banyak gosipnya tentang Allahyarhamah Sharifah Aini. Tapi kalau Jalil Saleh ni, arwah Jui ni, dia bertaharian. Kemudian ada Saudah Ismail. Ini kaki-kaki gosip saya. Selalu kadang-kadang saya petik cerita-cerita mereka untuk buat follow up. Sebab boleh katakan gosip di Malaysia ni 75% yang benar. Saudara. Saudara Sri Temasek, salam tuan. Bukan Pulau Pisang tapi Pulau St. John. Pulau St. John. Okay, terima kasih. Kadang-kadang maklum sajalah saudara, usia-usia tua begini lupa juga. Lama dah saya buku Said Zahari. Beliau adalah merupakan bekas wartawan utusan Malaysia, utusan Melayu saudara waktu itu. Dan selain daripada gosip, bila dapat tahu cerita gosip ni saudara, maka mereka pun melabun lah. itu hobi orang kita saudara. Dah dapat baca majalah gosip, duduk, kalau kedai kopi lah. Kalau duduk bawah rumah, sambil makan buah cemai, buah mangga, tengok musim saudara, maka bergosiplah anak-anak dara, anak-anak gadis desa Pingitan. Itu dulu-dulu saudara. Tak tahulah sekarang. Ada juga yang minat pada membaca buku-buku kisah seram. Saya pernah juga cuba nak menulis cerita kisah seram ni, tapi tak mampu saudara. Waktu satu ketika dulu saya cuba menulis kisah seram. Saya ingat dalam pukul 11 malam lah. Saya tengah menaip type cerita, naratif ceritanya begitu. Bilik saya tu ada cermin saudara. Rupanya kita ni bila letak je muka ke cermin tu, hidung tu kan kemek gitu kembang saudara. Saya terkejut, arwah Pui kacau saya. Saya tengah menaik-naik, saya tengok kat cermin, terkejut saya saudara. Sebab Pui dengan rambut panjangnya, dengan badan gemuknya. Saudara Munsyarim, gosip apa yang terkenal? Gosip yang paling terkenal dulu, seingat saya, gosip kisah cinta Raja Emma dengan putera raja. Itu gosip yang terhebat seantero satu ketika. Itu gosip yang paling kita dengar lah saudara. Kemudian selain daripada cerita kisah seram, bila menulis kisah seram saudara, kita sebagai penulis, kita menghayati setiap yang kita tulis. Jadi kalau kita buat cerita buku seram tu, malam sepi, bulan tanpa bintang, suara pungguk dan cengkerik beralun. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tiba-tiba langsir terbuka dengan sendirinya. Saya pun tengok ke kiri, tengok dekat cermin saya tu, Pui letak muka dia dekat cermin. Terkejut, saya terus terhenti. Sejak daripada itu tak pernah lagi saudara Puan Noraini, sejak daripada itu tak pernah saya nak tulis cerita kisah seram. Tetapi saudara, waktu saya bertandang ke Singapura bersama dengan saudara Syuami Hamid, masa itu kami jadi wartawan. Kisah seram dia kata tak boleh lawan Taman Jalis. Taman Jalis dia saudara Firdaus. Memang ada, tapi bagi saya lah penulis kisah seram, tapi dia menulis skrip, iaitu Jah Lelawati. Tak tahu sama ada lagi tak ada. Sebab nak pergi ke rumah dia tu kawasan sunyi di Singapura. Saya harap Sri Temasek tak tahu di mana dia tinggal. Saya ingat pergi. Demam saudara Syami. Kerana bila masuk Assalamualaikum, dia diam, buka pintu rumah dia, dia tak pakai lampu, dia pakai lilin. Dia duduk begitu, rambutnya berjurai begitu. Allah, seramnya Tuhan aja. Memanglah dia menghayati. Bila dia menulis, mungkin dia menulis tu dalam keadaan sebegitu. Sebab itu karya-karya Jah Lelawati dulu tu memang menyeramkan. Kalau kita dengar drama-drama radio dulu saudara, TV pun kurang orang tengok. Ceritanya cuma drama minggu ni sekali seminggu. Saudara Firdaus memanglah kisah seram Allahyarham Taman Jalis, saudara Mahmud, sahabat saya, orang kampung, saudara, banyaklah ceritanya saudara. Saudara Amal Fatin, dah lama Jah Lelawati meninggal. Innalillahi raji'un. Ya, saudara Amal Farid Fan. Saya antara peminat mendengar cerita-cerita kes apa. Dia bila berkarya saudara, memang kita dapat menghayati. Bila kita dengar cerita tu, saudara Sri Temasek dia kata saya anak merdeka 1957. Saya juga anak merdeka tapi sebelum merdeka. Saya 1956. Karya-karya Jah Lelawati ini memang hebat. Allahyarhamah. Menurut kata Amar Fan. Sebab saya pun lama tak jumpa.
Tapi kadang-kadang bila saya berjumpa dengan sahabat saya, saudara Syamil Hamid, dulu dia menulis, sekarang dah tak menulis. Banyak dia sekarang ni banyak membaca buku-buku bersur agama. Dia kata udahlah, dia kata malas nak jadi penulis ni, dia kata buat dosa kita buat pahala pula lah. Itu dia tinggal di Selayang sekarang, saudara. Sahabat saya, Syamil Hamid, dia demam saudara bila pergi. Balik-balik itu, balik ke hotel, menggigil-gigil. Dia kata, kenapa Mi? Aku tak boleh ingat lah, dia kata. Tengok, aku dari seram lama, kata. Itu pengalaman saya, saudara. Dan kisah seram ini memang diminati. Ramai juga minat. Puan Sri Temasik, terima kasih. Puan Sri tercantik katanya. Tok Ibu, apa khabar? Saudara Mak Taufik, saudara Pak Non, Egi Daud. Begitu juga saudara Mat Takayudin. Sos cili pada sini, saudara. Lain daripada itu, saudara, juga anak-anak muda, ini bukan anak gadis, anak-anak muda suka main gitar. Itu hobi juga, saudara. Zaman saya dulu nak beli gitar mahal. Mahal, saudara, gitar dulu RM25, RM30 satu, gitar kapuk dia panggil. Jadi apa kita buat? Ambil papan sekeping, dilakar seperti gitar, saudara, dipotong tu, kemudian belakang dia papan tu kita tebuk kan, menjadikan tempat untuk tin susu. Letakkan tin susu situ dan gunakan tali pancing sebagai tali gitar. Jadilah, saudara. Janji berbunyi cukup. Wallah, punyalah seronok bermain gitar. Itu minat, saudara. Belajarlah key mana maunya, saudara. Dia punya A minor, A major, F sharp, apa semua, mana ada kalau pakai tali tangsi. Tapi begitu jugalah ditegangkan. Kemudian menyanyilah. Itu minat, saudara, hobi masing-masing. Ada orang suka main gitar. Kadang-kadang saudara Mak Semana dulu suka dengar puisi dekat radio malam-malam, ya, saudara. Itu zaman muda, saudara, masing-masing ada kegemarannya. Saya tak tahu anak muda hari ini mungkin Allahu Akbar. Mungkin zaman sekarang ni anak-anak muda lebih suka melihat media sosial kurang. Tapi dulu itu yang orang panggil muka tembok. Bukan muka tembok, mereka duduk dekat tepi tembok tu, di dekat jalan tu, saudara. Kumpul lah 5-6 orang main gitar. Ya, saudara saudara Mus Mustafa. Apa khabar, saudara? Dan ya, saudara Mus Mustafa, pencerahan politik malam nanti, saudara. Siang-siang ni kita melabur. Saudara Hairul, saudara Razali Jamil, saudara Hassan Ismail, saudara Syafi'i, saudara Muhammad Amin. Dia siang-siang kita melabur cerita mengenang memori silam. Macam mana saya kata tadi tu, dapat saja buat gitar tu, dia tegangkan tali, kadang-kadang putus pula tali tu, saudara. Maklum sajalah, yang paling penting tu nak jadi dia punya pemetik tali tu, saudara. Sudah Mak Semana, gitar kapuk kita panggil, layan-layan main gitar dekat taman-taman, dengan kawan-kawan. Selalunya mereka minta saya menyanyi. Lagu kegemaran saya selalunya saya lebih suka lagu-lagu A Romzi. A Romzi, penyanyi idola saya Ismail Harun, sebab suara dia macam ala Tom Jones. Apa khabar, saudara Hamid dari Kuantan? Jadi Ismail Harun dengan lagunya Patuah Pujangga, kemudian lagunya Rebin Biru. Suara dia garau, memang seram lah. Masa itu belum ada lagi Jamal Abdullah, saudara, Puan Nura Asyad. Dia kata masa tingkatan 6 saya cipta puisi hantar ke radio RTM. Itu saya kata kalau itu minat, yang minat menulis. Itu kalau tunggulah kadang-kadang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bila dengar saja puisi anda disiar di radio, punyalah seronoknya. Saudara Sri Temasik, dia kata gitar tuan sama dengan saya masa bermain dengan drama. Break dot bone. Saudara Yuan Kasim. Jadi bila kita menyanyi, saya minat. Amat saya suka lagu Ismail Harun. Sebab itu bila saya jadi wartawan, hiburan, berkesempatan juga bermesra dengan A Romzi, pergi rumah dia di Singapura, di Bedok, silap saya. Masa itu dia masih lagi meningkat rumah tangga dengan Kak Esroha sebelum mereka bercerai, berpisah, saudara. Alamak, panas lagi, saudara Ahmed. Memang panas cuaca. Saudara Hairun, memori silam teramatlah manis, namun sukar nak dilupakan. Tak mungkin memori silam akan kembali. Itu benar, saudara. Sebab selalu saya katakan,
Hari ini adalah realiti, besok sesuatu yang belum pasti. Semalam adalah memori silam yang sekaya mana pun kita tidak mampu membeli hari semalam, saudara. Saudara Amar Fan, dia betul lah. Ismail Harun pun dah almarhum, dah meninggal. Ramai, saudara. Ramli pun sama juga, Abang Ramli. Saya rapat juga dengan penyanyi Singapura, dengan Abang Kasim Masdo, dengan Kak Sanisa. Dulu selalu saya kalau pergi Singapura, dulu saya bersama dengan Abang Kasim makan kacang pol lah. Dia mengajar saya makan kacang pol dekat Arab Street saya. Hotel saya dekat Hotel Merlin, berhampiran dengan Arab Street. Memanglah kacang pol kegemaran saya. Dan bila cerita pasal gitar kapuk ni, saudara, aduhai, punyalah seronoknya satu hari tu, Allahyarham abang saya yang di Singapura balik, dia belikan saya gitar. Aduh, masa itu, saudara, tidur pun dengan gitar, saudara. Tapi bila gitar saya tu putus tali, saya menangis. Sebab nak cari tali gitar tu kena pergi bekas Dewan dan mahal pula tu. Satu tali tu harga RM3. Tapi tak kerti main pun, saudara. Naik kebah habis tangan-tangan jari-jari ni. Tak kerti. Saya tak kerti main gitar. Saya lebih minat pada macam keyboard, organ, piano. Konon-konon nak jadi orang kaleng-kaleng lah, saudara. Dan antaranya juga adalah, apa khabar? Salam, Papa J. Apa khabar, Papa J? Dan juga seruling. Tak ada kerja, tak ada main gitar, kita main seruling. Tapi kalau main seruling, selalunya saya kena hambat dengan arwah ibu saya. Puan Nur Azian. Nur Azian masih teringat tahun 69. Saya darjah 2. S. Roha dan A. Romzi pernah datang ke pesta ria di kampung saya di Alor Pongsu. Betul. Dulu-dulu saya selalunya bukan hanya pesta ria, selalu dulu ada dipanggil pekan sehari. Kalau di pekan kampung saya, pekan Setiawan tu, pekan sehari. Tengoklah. Saudara pungguk. Bukan hebat, saudara. Ini pengalaman silam. Saudara. Jadi selain daripada kita main seruling. Tapi main seruling ni memanglah. Sebab bukan seruling tu kita tiup siang. Kita tiup waktu malam. Bukan sedap pun, saudara. Tak jadi lagu pun. Ingatlah 1-2 lagu je saya ingat lagi, saudara. Tapi arwah ibu saya mesti dia mengamuk. Sebab dia kata tiup seruling malam-malam, maka anda mengundang ular masuk ke rumah. Itu kata orang tua-tua dulu. Saudara. Dan begitulah keadaannya, hobi kita. Kita bermain, alat muzik, ada menyanyi. Dan selepas itu, barulah datangnya budaya baru. Budaya baru adalah karaoke. Sebenarnya banyak orang tak tahu, saya. Karaoke ni, datang asalnya budaya ini dibawa dari Jepun. Saudara mak semana. Tak reti tak apa. Yang penting boleh pegang gitar pun dah okey. Tak gitu. Betul, saudara. Bersemangat. Tak reti main, jadi gaya pun cukup lah. Yang kemudian karaoke. Karaoke ni sebenarnya, saudara, di negara Jepun, suri rumah dia, kalau suami dia balik rumah awal, adalah kebencian mereka. Sebab mereka merasakan bahawa suami mereka pemalas bekerja. Jadi mesti balik lewat malam. Pukul 12, pukul 1, tak mengapa. Lagi lewat balik ke rumah, lagi seronok. Di suri rumah di Jepun tu, retinya pada dia merasakan suaminya bekerja. Maka sebab itu untuk menanti waktu panjang sikit, saudara mak semana, saudara Azli, saya suka bongo. Bongo. Waktu ini menanti waktunya, mereka membuat ini budaya baru itu, budaya karaoke. Itu di Jepun, saudara. Tapi di Malaysia, karaoke ni adalah penghiasnya. Ada pula gadis-gadis yang menemani. Dan lagu-lagu kadang-kadang berebut, saudara. Seronoknya, saudara, bila kita menyanyi kat karaoke, kita merasakan seolah kitalah penyanyinya. Sebab suara di karaoke tu, dia punya sistem, PA sistem itu boleh merubah suara kita. Aduhai. Punya seronoknya. Saya kalau dulu bila pergi karaoke, antara lagu-lagu kegemaran yang saya suka nyanyi, lagu nyanyian daripada Ameng. Saudara. Kemudian dapat Awi. Konon-kononnya macam Awi lah kitanya. Padahal putus tengah jalan, saudara. Terkucil. Puan Sekar Maria. Bila kita nyanyi lagu mimpi di mana, mimpi Rashidah apa. Lagu tu memang favourite. Kemudian lagu lagu saya. Lagu Oh Sayang memang tak lepas, saudara. Lagu Oh Sayang tu lagu Bob Tutipoli.
Bukan aku tak mahu sayang. Dapat nyanyi lagu saudara. Balik rumah tidur lena. Saudara Mama Army. Mimpi Syakila. Kalau mimpi lagu Mimpi Syakila. Tapi nyanyi lagu Mimpi Syakila, saudara, memang sedap lah bila dengar lagu. Tapi bila kita terbawa dengan dia punya perasaan itu, jerit tak sampai, saudara. Wing tu Taman Rashidah Utama. Betul, saudara Mak Semana. Mimpi Rashidah ni Mimpi Syakila tu rasanya itu Rahim Aruf. Tapi Taman Rashidah Utama memang saya akan tekan. Ingat lagi B48. Masuk saja kawan-kawan saya kata, abang ni kalau masuk ni B48 lah. Mesti. Tapi tak sampai, saudara. Macam mana? Kita bukan awi. Suara tu agak-agak cantik sikit. Saudara Bro Jimmy, dia kata, masa darjah 3 saya bermain angklung. Masuk pertandingan antar sekolah rendah. Dapat nombor 3. Angklung ni buat dia buluh benar. Angklung ni dia lagu-lagunya selalunya yang cantik. Kalau muziknya angklung ni lagu-lagu keroncong. Saudara. Saudara Samsul Anwar mesti pandai mengaji ni. Dulu saya 2 orang guru saya, satu Mak Yama, dah meninggal pun dah. Yang kedua ini Alang Siah mengajar. Memanglah waktu sekolah masa kecil-kecil dulu mengaji Quran, tapi tak habis pun. Melainkan saya buat sendiri-sendiri, baru saya khatamkan sendiri. Waktu saya di Mekah, saya khatamkan. Waktu saya di Mekah tak habis, tak tamat. Saudara Azli, Mimpi Syakila. Saudara Azli, Rahim Ma'ruf, Lizawati. Jadi masa tu saudara, memang saya cukup suka lagu suara-suara tinggi tu. Dan masuk karaoke tu, kawan-kawan saya selalu pergi dengan teman-teman satu pejabat. Saya nak menghiburkan anak-anak buah saya, mereka kerja sampai lewat malam. Para wartawan menyiapkan deadline, berita-berita supaya mereka rajin. Habis saja pukul 12, pukul 1, macam. Antaranya Rahila, antara penerbit filem sekarang ni. Rahila, Rak tu, Aiman JR, Rafi Awang Kecil, itu suka tu. Allahyarham, Senator Bahar, Saudara Izhar, ini, lepas tu Saudara Iqbal, Saudara Firhat sekarang ni, Jawatankuasa Pemuda UMNO Gombak. Sebelum bergiat dalam politik, itulah kerjanya. Lain tak ada, masuk karaoke. Tapi kumpulan saya tak adalah karaoke yang minum arak, tak ada. Dan tak ada pula nak booking apa ni, jaru, tak ada. Sama-sama kami lah. Memekik melalak sampai 3 pagi. Sampai kena halau. Termasuk saudara Zid Omar, ketua unit fotografi di Bernama sekarang. Dan Allahyarham saudara Roslan. Saudara Roslan Mamat ini pengubah lagu. Dia suka dia mengubah lagu-lagu apa dangdut. Dia sudah datanglah. Abang nyanyi lagu apa bang? Buat nyanyi lagu dangdut. Aku lan lagu dangdut ni kurang sikit dan. Ini B48. Abang tak habis-habis katanya. Jadi saudara, jadi dalam keadaan begitu saudara, saya ingin nak membaca sedikit. Ini bila bercakap karaoke ni antaranya lah lagu teratai. Lagu teratai ni petang ni kalau kita hayati seni katanya, saya tak nak menyanyi lah saudara. Tapi kalau saudara melihat bagaimana pengubah lagu dulu, dia memberi perumpamaan. Perumpamaan bunga, pohon, angin, laut dan sebagainya. Sebelum balik, selamat petang Datuk Zuraidah namamu. Best lagu tu lagi. Betul. Zuraidah namamu. Saya tak berapa lagu tu saudara belum balik kurang. Saya rasa Zuraidah namamu tu kurang. Tapi ada lagi tu apa Hamzah punya lagu tu. Kurang. Lagu saya lebih suka lagu yang ada kick sikit. Apapun saudara dulu suka main gitar kapuk, malam-malam duduk kat simpang. Sambil main gitar tu, sambil tu layan bakar ubi kayu dengan ikan. Saudara Mak Sepana. Anak-anak muda dulu saudara hobinya. Cuba kita hayati satu lagu ni. Ini lagu ni agak nyanyian Syarifah Aini. Itu lagu teratai saudara. Pelambangannya teratai. Senyum simpulmu bagai melambai musafir lalu. Saya lihatlah dia punya bait-bait lagu tu memang agak menyentuh. Karena dia memuja teratai. Teratai. Oh teratai. Senyum simpulmu bagai melambai musafir lalu. Jadi musafir lalu tu melambai dekat tasik lah secara gambarannya tu. Duhai teratai. Dia 3-4 kali dia repeat. Senyum simpulmu bagai melambai-lambai musafir lalu. Bungamu putih bersih, wahai teratai.
bungamu cantik, putih berseri. Di dalam taman menjeling tari. Dia bila ditiup oleh angin itu, dalam taman menjeling ari. Melambai-lambai. Daunmu kembang sebagai payung. Di situ tempat ikan bernaung. Tapi tiada orang memetik kamu. Siapa nak petik bunga teratai? Saudara, tengah-tengah ni lombong, saudara. Tapi itu gambarannya. Kemudian, meskipun tiada orang memetik kamu, meskipun indah dan berseri wajahmu. Wahai teratai, sabarlah kamu. Menunggu orang memetik kamu. Tak ada. Jadi retinya pengubah lagu tu mungkin di dalam itu siapalah nak yang sudi bercinta dengannya. Mungkin. Sebab tak ada orang inginkan dia. Jadi senyum simpulmu bagai senyum simpulmu bagai melambai musafir lalu. Tuhai teratai. Jadi bunga yang indah, saya bunga teratai, dia putih tapi dia tasik. Sebab itu kadang-kadang ada juga lagu bagai teratai di tasik madu dan sebagainya. Itu gambaran lagu-lagu dulu kalau kita menjiwainya. Seronok juga saudara. Ya, saudara Rida ini Aziz Teratai Layu di Tasik Madu, itu lagu Fauzal Latif. Kalau lagu teratai ini Syarifah Ani. Lagu teratai selalunya kalau karaoke itu Rahila suka menyanyi dulu. Apakah Puan Rahila masih mendengar lagi soal ni live saya siang ni? Nanti kalau dia dengar, dia kata, apalah abang pecah rahsia. Ini bukan pecah rahsia. Kita mengenang memori silam. Bagi saya, saudara, segala-gala hidup ini indah sebenarnya. Kalau kita tahu menjalani kehidupan ini. Dan paling penting, saya mengharapkan kita hendaklah sentiasa bersyukur, saudara. Kita bersyukur kerana kita masih ada usia, kita masih lagi dapat mengenang momen-momen indah dalam nostalgia yang terlalu sukar untuk diukirkan kembali. Kita hanyalah sebagai musafir di lautan yang gersang, di tempalan pasir yang gersang untuk menjalani kehidupan sebelum kita dipanggil pulang. Saudara, saya doakan agar anda sihat walafiat sambil-sambil berehat bersama keluarga. Santunilah keluarga anda. Selamat berhari Minggu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.